Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada semua. Dan terima kasih terus memberikan perhatian anda kepada kami CTC.fm, dan kita akan terus teman berteman bersama dengan saya. Dan untuk segmen yang kedua yang dikuasai oleh mana? GKFX. Dikuasakan. Oh, okey. Satu baju je ke? GKFX Prime. Oh, ni special. Ada. Sabarlah cikgu, nanti sampai dapat lah tu. Nanti dapat Dapat, insyaAllah. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama dengan kami. Thank you memberikan sokongan terus kepada CTC.fm, dan kami amat-amat menghargai kepada semua penonton-penonton, rakan-rakan, sahabat-sahabat yang bersilaturahim dengan kami. Kami balas dengan kami berikan segmen-segmen ilmuan ataupun perkongsian ilmu kepada semua anda. Tinggal anda ada data, anda masuk, anda lihat, anda subscribe lah, ya. Kami berikan secara percuma kepada semua yang telah pun memberikan sokongan yang amat sangat. Satu lagi segmen yang dikuasakan oleh GKFX Prime, dan seperti biasa setiap Isnin, mungkin ada sedikit kelewatan lah, tapi Alhamdulillah kita dapat bersama dengan Cikgu No Name ataupun Dr. Forex kita. Dan untuk anda semua yang ada akaun-akaun yang bermasalah, ya, kalau perlu untuk diselamatkan ataupun diberi macam mana cakap cikgu, dipulihkan yang betul. Yang perlu untuk nasihat pemulihan, anda boleh PM dekat Boboy, ya, password anda. Kita akan cuba bantu akaun-akaun yang sedang tenat, nazak, ya, supaya anda boleh grow daripada floating MC kepada keuntungan, ya, insya-Allah. Itu yang disediakan sendiri oleh Cikgu No Name. Beliau akan memberikan anda satu nasihat yang sangat-sangat berguna mengikut kaedah Elliott Wave. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tanpa buang masa, episod yang ke-38 Tanya Dr. Forex Cikgu No Name, 12 Oktober 2020, ya, bersamaan dengan 24 Safar 1442 Hijri. Baik, Abang Long, terima kasih Abang Long daripada Ganu, dah berkongsi pun. Jom jumpa doktor, kalau tak sihat ke, kalau apa saja pun kita jumpa doktor, ya. Baik, Mu Azmi, Assalamualaikum. Terima kasih Mu Azmi. Cikgu Effendi Nordin, salam Pak Su dan juga Dr. Forex, harap sihat-sihat adanya, insya-Allah. Assalam semua yang ada dalam rumah. Ramai lagi ni. Terima kasih. Zulhelmi FX maju dah. Maju dah, kepada siapa tu? Okey, Assalamualaikum Cikgu, DJ Pak Su dan juga Boboy, semoga dipermudahkan urusan. Amin, amin, amin. Salam baru masuk Muhammad Haras. Ni pun sentiasa saya tengok ada Muhammad Haras ni. Okey, Firdaus Sadir, Assalamualaikum Cikgu No Name dan juga DJ Pak Su. Firdaus, terima kasih Firdaus. Muhammad Aizat Saad, salam Dok, dan juga DJ Pak Su, handsome baju Pak Su. Alamak, habislah Cikgu No Name dengki lah ni. Hai doktor, hai Pak Su. InsyaAllah. Relax lah cikgu, dapat insyaAllah. Okey, ramai-ramai. Andy Mok ada, kita ada Chef Alif, kita ada nak sebut macam mana, Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang duduk di Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, kita akan bukan lockdown, PKP bersyarat lah, ya, bersyarat. So semua yang bekerja akan menjadi masalah lah. Baru je start kerja dah kena PKP balik, kena pula dia nak kena rentas daerah, kena dapat surat, ya. Mana yang company memang berdaftar, tak apalah, boleh dapat surat. Tak ada pun, ada pas kerja pun dah cukup baik. Macam kita orang ni, kita orang ni pun baru start kerja, lepas tu kena PKPB. Macam mana nak explain dekat penguat kuasa, ya, macam mana nak mengatakan saya ni penyampai daripada CTC, nak bekerja setiap Isnin Selasa Rabu, kalau diizinkan esok dapatlah saya, kalau tak ada kita live macam biasa, live bersama dengan Boboy dan cikgu daripada rumah. Tapi still ada segmen
tetap ada. Jangan risau. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa persoalan boleh tanyakan kepada saya. Okey cikgu, sedikitlah cikgu tentang PKP ni, COVID-19 apa semua ni. Cikgu duduk Selangor kan? Cikgu tak apalah duduk rumah goyang kaki pun masyuk. Tak, dia sekarang ni kita tak boleh rentas daerah ke negeri. Daerah negeri tak boleh keluar masuk. Negeri tak boleh keluar masuk. So, daerah kena ada surat. Daerah, so kalau saya daerah nak pergi ke sini kena perlukan surat dah. Betul. Surat. Semenyih nak ke Cyberjaya. Surat. Kecuali melalui jalan tikus. Tapi ada ke jalan tikus ke? Tak ada. Cuma dia tutup rapat. Dah habis tengok map semua dah memang tak ada. Kita patuh lah sebab kita tak sebab saya pernah melalui satu jalan tikus pergi lepas ke Negeri Sembilan. Pecah lubang tu. Cara lain lah. Polis. So tapi saya tak bagi map lah kan, mana-mana carilah. Yalah. So benda tu ada. Ada Okey lah, saya tak boleh. Saya akan ikut peraturan. Melainkan kalau besok saya akan ke Badan Polis Dengkil untuk mendapat sedikit maklumat lah. Kalau dia kata minta maaf, perlu juga, ataupun saya just boleh bagi bukti yang saya bertugas di radio online kan. Tak tahulah rezeki. Kalau saya rezeki ada, saya akan terus bertugas bersama dengan Boboy. Boboy akan sentiasa ada di CTC, insyaAllah. Jangan risau, jangan gundah gulana. Apa segmen sekalipun bersama dengan Cikgu No Name, Cikgu Yun, Cikgu Haslan Hashim, tetap akan kita ada. Segmen broker juga insyaAllah boy. Broker juga ada. So tak perlu risau-risau lah. Tapi tadi Boboy dah warning saya. Dia cakap, cikgu, line rumah saya internet dia cakap slow kan. Dia suruh saya beli PC. Itulah saya nak claim kat dia nanti. Tak, cikgu sepatutnya dah memang ada PC. Saya ada PC tapi saya lebih gemar guna Surface. Tahu. Untuk kemudahan kepada kita punya pendengar, peminat cikgu, apa salahnya? Celah kuku. Betul tu je. Jadi apa salahnya kalau saya claim kat Boboy juga kan? Pun boleh. Kalau cikgu nak claim, saya pun nak claim juga. Macam mana cikgu? Okey, baiklah. Kalau lepas ke Negeri Sembilan kita boleh jumpa tak? Ini merepek ni. Jangan cerita pasal jalan-jalan tikus ni. Kita ikut peraturan kita. Saya besok baru nak pergi balai ni, besok pagi ni. Nak tanya macam mana cerita. Sebab tak tahu, bila dengar cakap orang ni susah, doktor kan. Kadang-kadang dia kata negeri je tak boleh keluar masuk, daerah boleh lah. Dia yang cakap tak boleh. Jadi kita nakkan, mungkin dia kembali kepada PKPB yang dulu. Bersyarat keluar 2 orang, bertugas boleh dengan syarat ada surat. Dan roadblock ada di setiap interstate lah. Semua setiap jalan masuk, sempadan semua. Okey. Demi kebaikan bersama. Betul. Okey, nasihat. Saya CTC mewakili CTC. Saya assume akan ramai lah akan jadi FTT. Betul lah. Okey. So dalam 2 minggu ni. Dalam 2 minggu So saya pun kemungkinan akan duduk ke rumah. Saya akan fokus dulu. Saya pernah buat record dulu. Ada saya cerita ke? Record apa? Sedap juga cerita ni. Record dulu account lah. Sebab saya fokus duduk rumah, tak ada apa nak buat, kita trade je. Tak, bagus lah macam cikgu buat dulu kan. Cikgu pernah buat masa kan. PKP baru ni bulan 3. So untuk kawan-kawan trader di luar sana, ini siapa-siapa yang terpaksa work from home ataupun tak boleh pergi kerja, ini peluang untuk kita belajar. Terutama tentang alert wave. Okey, sebab bila wave ni dia mengambil masa untuk faham konsep sebenar alert wave. Betul. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda dah bersedia, saya dah bersedia. Cuma hari ni cikgu, apa beza trade kita duduk kat rumah seorang PKP dengan trade kita boleh keluar ke sana kemari? Beza dia. Cikgu orang lama. Cikgu bezanya, adakah di rumah ni lebih selesa ataupun kena keluar cari udara luar, kena ngopi-ngopi, cari idea? Macam mana perbezaan trade di rumah dengan ataupun kalau tanya saya tak suka duduk kat rumah 14 hari. Okey. Bukan sangat jujur kan, sebab kita terkurung dekat rumah. Cikgu boleh keluar daerah seorang-seorang, tak ada masalah. Daerah okey. Saya pusing-pusing je lah. Semuanya tu pusing je lah. Saya buat live, saya pusing. Cikgu rajin buat live sekarang. sebab saya bosan. Sikit lah. Cikgu ke mana pula ni? Semua tanya-tanya. Stalker rupanya. Memang lah. Kalau tak stalker pun dia lalu je dekat saya scroll lalu je.
Cikgu lebih seronok bila di luar. Saya lebih seronok sekiranya berada di luar lah. Sebabnya cikgu suasana ataupun sebab mungkin suasana, sebab bila kita terlama macam dulu kan, efek pada COVID, kita duduk lama terperap dalam rumah, tak boleh keluar langsung. Tu dia membuatkan kita rasa stres kan. Baik. Lebih yelah, lepas trade tu kita nak keluar kan. Sebelum trade tu kita nak keluar. Okey, baik. Kalau ada apa-apa soalan untuk Cikgu Nonim, bolehlah ajukan dekat ruangan komen. Salam Cikgu Nonim dan DJ Pak Su daripada Indonesia. Sihat selalu. Meda Sari Safitri. Okey Cikgu, pada hari ni agaknya apa kata kalau kita lebih kepada currency Cikgu. Currency yang dah Cikgu mapping, buat kira-kira sambil-sambil kita tunggu persoalan daripada pendengar-pendengar kita. Sebab kita tak lewat ini pun dah dekat 10.50 dah. Tak sempat apa nanti tu. Okey. So sebelum saya buat sedikit analisis tentang currency ya. Baik. Malam ni kita boleh open kepada soalan tentang, bukan hanya terhad kepada Elliott Wave sahaja, sebab saya assume ada yang masih belajar Elliott Wave. So kemungkinan soalan yang nak ditanya tu dia orang tak pasti. Baik. So kita boleh open juga kepada macam mana cara kita nak jaga kita punya account, macam mana kita nak grow account. Dah terpulang lah SOP apa yang kita nak, tool apa yang kita perlu guna pakai. Yes. Pernah guna TradingView atau tak. Kalau nak saya ajar ke semula simple pun saya boleh ajar juga. Sebab benda TradingView ni adalah begitu efektif, terutamanya jika kita gabungkan dengan Elliott Wave. Sebab dalam tu dia punya tool dia sesuai untuk digabungkan dengan Elliott Wave. Sebab kalau kita guna MT4, dia punya counting tu kena semuanya sendiri. Oh, okey. Kena label kan 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C tu kena label satu persatu. Kalau menggunakan TradingView ni, dia dah automated, dah ada, dah senang. Okey. Baik, cantik juga tu Cikgu. EJ forecast cecah target 1. Okey, ni soalan ni kejap lagi saya baca lah. Cikgu kata hari ni cikgu nak. Okey, silakan Cikgu. Kita mulakan segmen kita ni. Okey, sebelum saya layan soalan-soalan. Okey. So malam ni kita akan buat analisis pair pilihan. Ramai of course kita tahu berkisar tentang gold dengan GJ. Okey, so buat masa ni saya buka dulu pair GB, kita buka gold dulu Baik. Okey, kita buka gold. So di sini adalah forecast untuk gold sama ada sekejap. Untuk next week, kemungkinan untuk next week, di mana target gold akan sampai ke kotak ini. Sebab apa? Sebab ini saya assume ini adalah ABC, okay, correction. ABC correction. Okay. Di dalam di dalam WXY punya correction. So ini mula saya jangka kat sini, dia akan pergi ke sini. Sama juga, jangkaan masih belum berubah. Okey, so kalau kita tengok ke sini, kita zoom in kat sini. Okey. So ini saya labelkan 1 2 3 4, ni ada 1 lagi 5 menaik C. Okey. So bagi sesiapa yang berminat untuk sell, saya tak galakkan lah sell untuk gold. Sebab apa? Sebab di sini kalau saya zoom lagi di time frame yang lebih kecil, ini 4 hours tahu. Okey. So bila kita sebut Elliott Wave ni, kita kena gunakan multi time frame. Maksudnya kita tak tertakluk kepada time frame besar sahaja. So kita boleh zoom ke daily, 4 hours ataupun hour 1. So kita zoom ke hour 1, okey. Kita boleh nampak ke sini. Ini pembentukan 1 2 3, ini 4. Ini zone
kotak ni, ini zone buy ni. Okay. Sebab apa zone buy? Sebab ini adalah mana dia punya ni? Okay, kalau kita tengok betul ini berbentuk wave 2 ni, A, B, C. Kenapa wave 2? Ini bentuk running flat. Ini 1, ini 2. So yang naik ni adalah 3. 3 ni pun dah melebihi 161. Okey, saya ajar macam mana kita nak assume dia dah lebih 161 atau tidak. So kita tarik daripada sini permulaan wave 1 sehingga puncak wave 1, and then sehingga ke ini dekat A ni. Okay, so nampak dia dah lebih 161. So kita boleh assume ini adalah wave 3. So bila wave 3 ini dalam pembentukan wave 4. So bila wave 4 akan ada satu lagi wave 5 menaik. So bila sebut wave 5, dia tak semestinya masuk dalam kotak ni. Janji dia dah cukup sifat ada 5 wave tu, barulah kalau kita nak sell, barulah kita fikir untuk sell. Buat masa ni belum lagi. Okay. Ini kita fokus untuk buy di dalam kotak ni. Sebab apa kita fokus buy di dalam kotak ini? Sebab ini pun sebenarnya kita nak nampak correction ABC. Kan saya selalu nyatakan wave 4 ni atau wave 2 ni mesti ada minimum 3 wave. Okay, minimum 3 wave. So bila sebut minimum ni, dia boleh ada 7 wave pula. Kenapa 7 wave? Sebab dia mungkin ini kita nampak ini berbentuk simple kan. Ini mungkin dia buat ABC, X, dia turun lagi ABC, boleh turun sampai ke tengah-tengah kotak ni, ataupun dia buat ABC. Okay, dia buat B main-main kat sini, lepas tu turun C, and then baru dia naik. So tapi still, kenapa saya bias buy? Sebab saya rasakan ini wave 4. So momentum dia memang kita bias ke atas lah, Pak Su. Okay, bias ke atas lagi Macam so, cikgu kotak yang cikgu tu letakkan tu lah, kotak betul, yang atas. So bila kita gabungkan dengan teknik wave 4 yang saya ajar 3-4 minggu yang lepas, okay, zone untuk buy berada di dalam kotak inilah. Sebab tu boleh nampak kotak ni. Okay, kan, ini 023. So dekat sini maksudnya kalau ada masa, okay, kalau tengok sini pun dia sampai 023, dia reject 3 kali ni Pak Su, kalau tengok okay, ni 1, 2, 3 semua selepas dia kena tu semua dia naik. Okay, so kali keempat ni kalau dia break ni, okay, dia berbentuk possibility dia bentuk A, B, C. Satu lagi kalau dia break sini A, B, C. Okay, kalau dia break line inilah 19 ni, bermaksud 0236. So dia akan pergi ke, dia akan cari ke ini. Selalunya saya pernah nyatakan dia selalu bermain di sini ya, 0236 sehingga 0.386. 50 ni jarang, 60 ni tak boleh, impossible selalunya. So kat sini je. Okay, 50 ni jarang, tapi dia boleh buat. So kalau dia tak buat macam ni, dia buat ini dah ada ABC. Okay, ABC. So ini pun dah cukup syarat, di mana minimum wave 4 pergi adalah 0.23 daripada panjang wave 3 sebelumnya. Daripada sini pun boleh, daripada sini lah wave 3 ni kan. Okay, so that's why saya bias untuk buy, sebab limitation untuk turun tu semakin berkurangan.
Okay, so kena faham goal ni bila kita nampak menarik macam sini lah, ini running flag A, B, C. Okay, sama juga. Okay, saya rasa goal pun dah steady. Harap ada yang nampak kita punya prediction. Saya punya prediction untuk goal ni masih menaik buat minggu ini dan mungkin ke minggu depan. Sebab di sini kalau dia buat complex correction, dia akan ambil masa. Okay, sebab sini daripada sini dia ambil masa 2 hari untuk complete wave 2 di bawah. Okay, so wave 4 ni paling kurang lebih 2 hari. Okay, kemudian kita pergi ke pair pilihan kedua. Selalunya ini pair favourite lah, selain pada gold. Okay, GJ. So ini pun okay, kalau tengok ni nampak simple saya punya labeling, tapi ini majoriti saya jangkakan bias saya jangkakan dia menaik. Maksud menaik tu, okay, ini berbentuk 3 wave ni. Ini saya jangkakan A, B, C. Okay, saya zoom sekejap kat sini ya. Okay, saya pergi ke halaman dulu. Okay, saya jangkakan yang turun daripada atas ni, daripada puncak ni. Okay, ini adalah wave Y ni. Y, dalam wave Y ni ada A, B, C. Ini di time frame yang besar. So kita boleh nampak time frame yang besar. Saya tandakan ini A, ini B, so ini C. Okay, C ni bukan maksudnya dia nak besok lusa dia akan complete. Bukan, dia ambil masa. So sekarang ni yang menaik ni dalam bentuk 3 wave. So at least ini adalah A, ini B. Akan jangkaan finishing untuk wave C berada di dalam zone kotak pink ni. Ini zone finishing untuk final wave C of B lah, of C of B. Okay, so bila kita zoom lagi kat sini, dia elite wave ni, sebab apa kita kena zoom sebab kita boleh masuk kat time frame yang kecil. Okay, kita boleh masuk di mana stop loss kita adalah cukup minima. Okay, kalau tengok macam sekarang ni kan, kalau betul analisis saya ni, saya nampak ni tadi, sebab saya memang trade GJ ni tengah biru pun. Tengah biru kan? Saya bagi investor password, alhamdulillah tengah biru. Okey, ini saya nampak kan, ini bentuk 1 2 ni, ini 3, ini 4. Yang penting kat sini, ini adalah ABC. Okey, so ini adalah permulaan 1 2 3 4 5. Okey, so jom kita cuba tarik Mari kita tengok. Okey, first sekali ini wave leading diagonal, di mana wave 1 ni dia boleh bersilang di antara wave 4 dan juga dia boleh masuk ke dalam trajectory top penghujung wave 1. So kat sini kalau kita tengok betul-betul ni 1 2 ni 3, ini 4, ni 5. Okay, kemudian dah ada 5 ni dia buat A, B, C. So dalam ni, okay, C ni ada 3 wave. C ada 3 wave. Kita boleh nampak ni. Ini adalah hanyalah prediction saya lah.
Okay, ini ABC. Selepas dia dah break, okay, ABC tengok dia punya momentum, and then dia turun. Ini possible untuk wave 4, kemudian dia akan sambung balik menaik ke atas. Okay, so saya ada buy position ni, doa-doakan dia tu naik lepas tu. InsyaAllah. So besok boleh beli PC. Wah, boleh live at home. InsyaAllah, amin. Amin. So bila sesiapa yang mahir elite wave ni kan, dia boleh dapat stop loss yang cukup minimal. Di mana kalau dia masuk entry kat sini kan, dia boleh dapat stop loss di sini saja. Okey, stop loss di sini sahaja. Dia mesti tak boleh kena. Sekiranya ini adalah wave 1, wave 2, wave 3 dia menaik. Okey, so kita tengok lagi wave 4. Okey, wave 4 sini sehingga 50. Okey, sepatutnya dia akan bermain di dalam zon kotak ini saja sebelum dia naik. Okey, so ini antara kaedah teknik wave 4 di mana kita tunggu entry di zon inilah. Okey tak Pak Su? Yang pink Nah, okay. Baik. Macam naik ni cikgu ni. Macam naik ni. Macam naik tapi tengah turun tu dua candle tu. Ni yelah ni M5 kan. Okay, so that's why saya tak galak kan counting di M5. Okay, ini bagi yang dah mahir. So bagi yang masih baru-baru yang mahir tu boleh lah. Amaikan di hour 1 dengan 4 hours. Okay, jalan terbaik saya ada buy tadi. Saya nak tunjuk sikit kenapa kita boleh full margin menggunakan konsep elite wave. Sebab kita dah tahu stop loss dekat mana. Macam saya dah kira siap-siap. Dah kira tadi. Kalau kena stop loss tu, saya ada rugi sekian. Okay, so saya hentak yang kira maksud kalau kena tu saya rugi lah. Rugi tapi rugi sikit. So kalau tengok sekarang ni pun menghampiri 100% dah. Ya. Tunjuklah tu kat kamera tu. Saya tunjuk kat Pak Su dulu. Dia amount kecil je sebab ada amount share saya dah tunjuk lah pada investor. Okay, so ini maksudnya kat sini saya riskkan $45. Okay, ya betul, $45 untuk mendapatkan impact maksima. Sekiranya counting saya betul ni, dia akan naik mencanak lagi lah. So kalau boleh nampak ke ni? Nampak. Ini antara cara elutation Okay. Saya tunjuk ke sini. Okey, boleh nampak. Situ kalau tengok ke situ, nampak? Stay lama sikit. Kalau saya dah close dah. Banyak tu. Okey, itu saya risk kan $45. $45. Baik. So saya masuk 2 lot. $2. $2. 1 pip. Okey. So bila $2 1 pip ni, kalau dia naik banyak, memang banyak dapat. Tapi kalau rugi, saya dah get ready untuk stop loss. Stop loss itu bermaksud $45 lah. Wow. Okey. So ini antara satu kaedah yang boleh pakai menggunakan elite wave di time frame yang kecil. So kita boleh guna kiraan mengira elite wave di time frame yang kecil setelah kita tahu major trend DJ ni di time frame yang besar. Itu kena faham. Asal Senin datang sini je biru.
Sini je biru, bukan satu akaun. Kita kena faham kita kena faham. Okey. Kita kena faham. Sekejap bukan satu akaun. Betul tu. Saya dah tahu. Bukan satu akaun. Kalau iyalah. Ini boleh tunjuk ke? Boleh. Tak ada Moga-moga masalah. terus naik lah. Moga-moga terus naik sebab saya rasa pun ada juga yang follow. Kan kalau dia tak naik kena balik line kuning tu. Line kuning, line biru tu saya terpaksa cut. Ini satu lagi. Ini pun consider rentak sampai retak jugalah ni. Taklah banyak sangat, baru $100. Letak macam tadi. Okey, ini baru $100. Jap. Okey, ini baru $100. So ini pun menggunakan konsep wave 2. Konsep wave 2. Ada apa soalan anda boleh tanya dekat ruang komen. Sambil tu boleh tanya. Boleh tanya tadi masalah. Ini peluang dia. Okey, ada satu pertanyaan daripada Hazli Harun. Nak tanya, ada tak indikator elliott wave yang hampir sama dengan analisis wave yang cikgu buat? Ada tak? Macam mana? Indikator elliott wave yang hampir sama dengan analisis dan juga wave yang cikgu buat. Ni daripada Hazli Harun ni. Dia tanya EJ kejap lagi Tak ada. Tak ada Tak ada. Alright. Alhamdulillah cantik EJ, betul biru. Memang betul biru lah. Ni bukan betul biru lagi dah ni. Nak tunggu apa pun tak tahu. Okey, lain-lain EJ ada prediction tak cikgu? Okey, EJ dah 2 orang tapi sabar. Nanti cikgu habiskan JJ ni dulu. Okey, jadi JJ cikgu macam mana? JJ dah okey JJ tengah biru ni. Tengah biru, so sabarlah sikit. sabar sikit. Kita at least okey jap. Saya Arwan tadi at least 138. 138. Yap. Sekejap, saya okey, so tadi harap dia jelas. Okey. So saya zoom minit 5, ini entry dia, okey. Dan dia masuk wave 4, dia dah lebih dah. Dah lebih. Moga-moga terus naik lah. Min. Ini 3, ini 4. Okey. Ni 5. 5 ni at least 5 ni at least kita ukur panjang wave 1 ni berapa? Baik. Saya ini contoh cara normal biasa, saya tarik daripada sini. Okay, so at least dia boleh pergi sini. Sama panjang dengan wave 1. Sama okay, situ 137 3. Okay, so selepas ni mungkin dia sebab perjalanan dia masih jauh, mungkin dia turun naik ataupun dia macam tu semula. Okey, faham tak Pak Su? Faham. So macam ni. Okey, ini kita cuba predict future punya price menggunakan elliott wave. Itu yang kena faham. So bila kita dah faham basic-basic ni, kita boleh buat macam ni. Tu saya tunjukkan secara live malam ni lah. So ini satu jap. Ini di minit di M5 tahu. Okey. Itu dia turun. Saya besarkan pula. Itu adalah satu jap. Mana biru. Okey. So itu M5. So ini possibility yang DJ boleh form nanti.
So kalau kita tengok 4 hours pula. Okay, Mari kita lihat 4 hours. okay, 4 hours. So ini adalah, ini saya nyatakan tadi, ini A, ini B, ini C. So kalau ikut 4 hours ni, dia boleh naik jauh sikit lagi di masuk ke kawasan sini lah. Okay, so itulah antara cara untuk kita buat counting pair. So kita kena pastikan meja tenang kita tahu dulu, and then kita boleh zoom sehingga kalau M1 pun boleh. Sebab tu Elliott Wave ni cikgu suka zoom dalam cara mapping memang saya guna Elliott Wave ni sebab apa? Sebab itulah ada orang ingat Elliott Wave ni untuk swing saja. Betul. Tapi sebenarnya untuk scap pun boleh. Itu antara cara yang saya tunjukkan. Tapi kena banyak praktis dan kena jumpa saya lah. Dia ada kat luar sana cikgu-cikgu Elliott Wave yang berkelayakan dan yang juga power-power juga. Tapi kena faham, lain cikgu, lain dia punya method. Yalah, cara tersendiri. Betul. Setiap cikgu lain. Walaupun dia ajar BMB ni lain. Kalau Elliott Wave ni lain, yang tu pemahaman lain. Okey, baik cikgu. Memang mantap GJ cikgu. Lot 0.01 34 layer pun dah 4 USD. Okey. Cikgu ni. Okey, GU sabar. Sekarang ni EJ. Sebab EJ, di atas tadi banyak EJ. Saya tak nak terlepas. Mustaqim pun ada nak EJ. Muhammad Noor pun nak EJ. Siapa di atas tadi yang nak EJ? Okey, silakan cikgu, kita pergi dekat EJ. Okey. Sekejap. So kalau EJ ni, ini adalah kiraan ABC. Okay, selepas ABC ini saya pernah tanda kan, last week punya counting saya tandakan di mana bila dia sentuh ni, possibility dia akan turun. Okay, so memang dia turun. Tapi kalau dia nak menaik kan, ini saya tanda final wave dia nak naik. Kalau sesiapa nak buy, dia akan pergi sini lah maksimum untuk EJ, kemudian dia akan sambung turun macam GJ buat tadi. Okay, ini kalau dia naik tapi saya baru dia turun ke bawah. Ini 4 hours. Okay, so so untuk buat masa sekarang ni, kalau macam ni untuk sell position, possibility dia mungkin dia akan naik untuk membuat retracement lah, ataupun dia boleh naik kat sini. Kalau ikutkan analisis GJ saya ni, okay, memang saya jangkakan GPY dia akan melemah nanti. GPY akan melemah Yan Baik. GPY akan melemah. Yan akan melemah lah. Okay, sebab sini dah nampak ABC. So ini dah ada turun. So kalau dia naik pun mungkin sama ada ini sekejap, sama ada ini option pertama atau ini option kedua. Dia naik, kemudian dia sambung turun untuk EJ. Okey, untuk GU pula. Mana GU? Bawah. Okay. Tanda merah bawah. Untuk GU ni pun analisis tak berubah. ABC saya jangkakan menaik. So ini zon jangkaan untuk maksimum GU boleh travel sampai sini. Sebab apa? Sebab sekarang ni GU EU kalau boleh nampak dia menaik disebabkan apa? Faktor utama adalah dollar index menurun. So ini pun dollar index ni
saya dah label kan daripada last week juga, memang kita jangkakan ini yang turun ni wave B. Okey, kemudian ada satu lagi kekuatan untuk menolak dolar indeks naik ke atas sebelum dia sambung turun semula. Untuk long term ni saya jangka kan sekejap. Okey, dia boleh break bawah ni semula. Kalau tengok sini, ni jangkaan saya, ini B ni mungkin kat sini. Okey, dia boleh break last previous low pada yang baru ni, September bulan lepas. Yang lepas. Ya. Yeah. Okey. So dekat sini pun ada satu isu di mana menyebabkan saya kalau nak sell GU atau EU tu saya kena waspada. Sebab ini pun bentuk 3 wave ke atas ni, ini saya boleh concludekan juga sebagai A, B, C. So sekiranya ABC dah siap, memang dia akan turun lagi. So bila keadaan macam ni lah yang akan menyebabkan saya beware sama ada saya nak sell GU atau EU. Saya akan fikir 3-4 kali sebelum saya sell. So saya lebih prefer untuk buy daripada saya sell pair USD EU. Pair EU ataupun GU lah. Okey, sebab ini kita jangkakan A kat sini, B kat sini. Kalau jangkaan macam ni memang USD akan kuat semula. Tapi kalau dia ending kat sini A, B, C ni, ini diturun ni, saya tarik balik. Okay, A, B, C ni. So yang turun ni mungkin satu, dia naik balik. Dua, dia kuat sekejap saja. Okay, GUSC up kan cikgu. Betul ABC. ABC. Selepas sampai situ, okey, mungkin dengan dollar index pun dah cukup turun. Sebab sekarang ni pun kalau tengok sini 30.71. Okey, sini tak jauh dah, dalam 100 pip je lebih kurang untuk GU naik ke atas. So dekat sini lah saya jangkakan baru ada kekuatan untuk GU turun semula. Baik. Okey. So untuk pair apa lagi? EJ tadi dah. EJ dah. Dah. Euro JBP. Oh dah Oh kalau dah kita ke EJ. pair apa lagi? EJ dah ke Euro? EG belum. J ke G? EG belum. Kalau macam tu EG dengan EJ lah. Okey. So EG kalau GBP kuat, tengoklah. EG pun of course dia akan kuat. Melemah, maksudnya GBP tu tengah strong. GU tengah naik, GJ pun tengah naik, EG turun. Okey. EG turun, tengok GBP AUD pun menaik tu. Kan, sebatang tu dia bagi menaik. So tanda kan sekarang ni GBP tengah menguat. So kalau ikut analisis EG ni, ini zone, kalau siapa nak buy di kawasan ini, sebab ini possibility adalah A, B, C. Okey, dulu ni saya dah tanda kan kena, dia naik. Ini saya tanda kan dia tak kena lagi ni, dia naik dulu. So selepas dia dah buat new wave kat sini, ini saya boleh delete. Saya jangkakan dia turun sampai sini, baru dia ada kenaikan semula. Okey. Cantik. Lepas tu request UCAT pula ya dok. Okey, UCAT
UCAT ada seorang, 2 orang, 3 orang. Okey, UCAT. UCAT. Mana UCAT? Ada tak? Ada. Ada Tanda merah. Tanda merah. Okey, ini sebelum UCAT ni tiba-tiba turun kan? Ini sebelum datang sini saya tanda turun. Okey. Okey, daripada sini ni saya tanda kan ini pagi tadi ni rasanya. Pukul. Okey. So ini turun. So turun dia sehingga zon kotak ni. So kalau USD dia makin melemah, jangan assume dia kena atas ni dia akan naik lah. Mungkin dia boleh pergi sampai ending kotak kat bawah ni 30. So ini pun sebagai boleh dijadikan panduan lah. Sebab apa? Sini bentuk wave 4 ni. Okey, Wave 4 dia tintong kat sini kan. Nampak kan? Dia turun naik. At the end dia break. Okey, so bila dia break tu, so ini di hawangan ni. Betul. Nampak kan? Dulu saya dah pernah tunjuk untuk detect correction wave, sideway wave ni. Kita kena, kalau dekat bawah-bawah tu dia tintong-tintong tu, possibility itu adalah wave 4 ada. So memang ini dia dah break, memang ini wave 4. So ini ongoing wave 5 ke bawah. So kalau tengok tu, itu mungkin baru wave 1. Ni lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 tu sampai bawah ni lah. Okey. Okey, lepas tu apa kat sini? CJ ada tengok ke? CJ ada tengok cikgu ada tak kanan dan JPY? CJ saya tak ada tanda. Tak ada EG tanda. tadi dah. UCAT tapi ada cakap EJ ni. EJ dah tadi. Euro JPY. Ada dia terlepas lah ni. AU. Okey, AU saya rasa ada. AU Okay. ada cikgu. Malam ni saya buat banyak sikit. Yang merah tu semua saya ada buat new counting, new analysis. Walaupun tak new tapi saya tahu dia punya arah tuju lah. Tu yang penting tu. Walaupun tak full analisis kan, tapi kat sini kita boleh nampak di hawa ni consider banyak kan. Okey, so ini adalah ABC. Okey, sekejap. Okey. So yang naik ini AUD USD. okey, ini kiraan di daily tau. So yang naik ini adalah ini A. So ini B dia turun nanti. Naik lagi satu adalah wave C. Di garisan yang saya tandakan ini. So kalau tengok betul-betul, okey, saya zoom. Okey, so inilah konsep elliott wave. Bila you dah faham apa yang saya terangkan selama fasa 1, fasa 2, fasa 3 ni, kita tengok di major time frame dulu, di counting yang besar dulu. So jangkaan untuk 4 hours berbentuk macam ni. Okay, C ni boleh naik lagi, B ni pun boleh turun lagi. Tapi yang pasti kita tahu aliran di major trend soon dia akan menurun. Ni berdasarkan elliott wave. Ini antara prediction saya lah. Okay, so kita zoom balik di hour 1. Sebelum dia turun tu, okay, dia mungkin nak buat kenaikan naik ke atas ke dalam kotak ini. Kita bila sebut, kita tahu major trend dia nak menurun, so bias kita hanya sell. Okay, tapi saya selalunya sell. Saya nak cari best possibility entry untuk jimatkan PIP, untuk jimatkan USD lah. Betul. So that's why ini saya tandakan, ini kalau naik sini memang cantik untuk kita sell. Dan kalau saya hentak lah, macam tu. So kalau saya nak hentak ke sini, saya tak berani. Kalau masuk kotak ni, okey, saya berani sikit. Berani.
Wah, macam tu lah. Wah, tu tip tu. Betul. So macam GJ tadi kan, sebab saya share investor password tu, saya letak 13720. Okay, by limit tu lagi beberapa pip tak kena Pak Su. So benda-benda macam ni lah yang menyebabkan kita kena terima. Kadang-kadang analisis kita dah betul, jangkaan kita di mana kita buy kat situ, and then dia naik 40 pip, 50 pip, tapi sometimes dia tak ambil PO kita, and then dia terus berjalan meninggalkan kita. Bye bye. Okay, sikit masa je lagi. Cikgu, Euro dengan AUD dengan Australia. EA. Ya, cikgu ada tanda tu. EJ Bawah. Okey. Okey. CAD, Ini JPY. ini adalah ini A, B, C. Okey. So sekejap. Okey. Ini saya jangkakan dalam mode correction lagi. Ini A, B, dia turun buat C. Untuk EA, pair EA. Okay. So sekiranya kalau nak buy, tak jauh lah, ni dalam 100 pip je. So ini entry untuk buy lah, dekat sini dalam ni, then dalam ni. Okey, Dalam kotak pink lah. dalam kotak pink. Okay, cikgu, last CAD JPY saya nampak ada tanda merah bawah sekali tu. Boleh cikgu? Itu bawah sekali tu maksudnya ketinggalan ni. Tak apa, tolong tengok sikit cikgu, kesian ni. Okey, tengok tak ada apa pun. Alamak. Memang tak ada apa. Kosong Kosong je. Saya renung dengan mata kasar, saya nampak ada something. Renung mata kasar. Okay. Tunggulah. Dah tak nampak gelak-gelak. Aduh. Tengok. 3 4 Okey. So saya padam. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ini possible ABC ni, naik ni. So maksudnya nanti, okey, dia boleh, ini kawasan-kawasan untuk dia ada rebounds. Okey, sini adalah, ini bentuk, sini A, sini B, sini C. So kalau tanya saya, okey, ini maksimum dia boleh pergi. Maksimum yang dia boleh pergi. Baik. Maksimum CAD JPY boleh pergi sebelum dia sambung turun ke bawah. CAD JPY ni dia ikut masa. Ada masa cepat dia gerak, ada masa dia memang slow kan, berbanding GBP, JPY dengan EJ. Okay, so macam GJ tadi saya jangkakan dia boleh naik 100 pip. CJ dia boleh maintain kat situ 10 pip, 20 pip je, tak gerak kan. So kalau ikut apa yang saya jangkakan, JPY akan melemah nanti. Okay. So possibility di dalam zone ni lah akan ada turning point ataupun reversal candlestick yang akan berlaku. So kalau saya zoom sekali lagi ini yalah, saya boleh assume di dalam kotak ini akan ada rejection. So sekarang ni pun dia dah masuk, dia dah turun. Baik. Okay, saya rasa setakat ini dulu kot. EU tadi kita dah buat pencerahan, EN kita dah buat pencerahan. Jadi mungkin Encik Khairul Azwan agak terlewat sikit lah
Okey, baik. Ada tambahan cikgu? Tak ada. Okey. Baik, ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton. Jadi saya harapkan jangan lupa untuk mendapatkan ataupun untuk menyaksikan live ini kembali, pergi ke YouTube channel kami dan subscribe. Kat situ Boboy dah susunkan cantik dah setiap segmen, jadi anda boleh pilih lah. Yang untuk hari ini adalah episod yang ke-38. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu daripada saya. Esok kita akan bersama dengan Trading dan juga Cikgu Aslan. Masih lagi ke udara daripada Konti CTC.FM di Cyberjaya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Bye bye. Okey.